dia tak datang. Friday tak datang. Ya. Dia ada masalah apa tahu tak? Masalah pengangkutan ke apa ke? Saya tak pasti untuk sebab tu. Sebab dia tak bagi tahu apa-apa masalah dekat kami. Okeylah tak apa. Okey, so hari ni saya nak recap sebenarnya sebab bukan semalam lah, hari Sabtu dengan Ahad lah. Ada 3 orang yang ada basic account, yang tak ada basic account pun ada personal WhatsApp dengan saya. Kelas DPM ada, kelas korang pun ada juga. Jadi saya ambil pendekatan untuk hari ni kita just recap balik satu yang tentang ni, pet loss ni. Okey. Yang Apa kedua, sir? Siapa tu? Ada siapa nak bagi respon? Tak ada. Okey, good. Okey, so yang Suara saya sekat-sekat. Sekat-sekat. Okey, saya cakap perlahan-lahan. Okey, saya cakap perlahan-lahan sebab saya punya line okey. Cuba korang punya line, korang buat guna Google sekarang. Korang type fast.com. Saya dah ajar kan? Fast.com. F-A-S-T. Macam ni, tengok depan. fast.com. Macam tu. Jadi korang akan nampak kelajuan internet korang. Dia minimum kena ada 4 Mbps. 4 Mbps. Macam saya sekarang tengok 23 menurun lah. Tengok stable tak stable line saya, line hotspot. Jadi korang buat ni fast.com, enter dan dapat tahu kelajuan kita kat sini. Kelajuan saya adalah 22 Mbps. Saya berada dekat Jabatan Perdagangan, dekat bilik kuliah 4. Guna hotspot handphone sendiri. Bukan wifi poli. Hotspot handphone. So kalau sesiapa yang ada masalah line tak clear, gunakan fast.com. Tengok line internet. Siapa yang bawa 4, orang kena pindah lokasi atau online. Dan ramai lagi yang tak masuk ni. Kalau korang sepatutnya ada 39. Hanya ada 26. Campur saya 27. Mana yang lain ya? Saya panggil seseorang lagi. Sir, Ya. saya share platform. Betul tadi. Okey, terima kasih boleh mute kan. So ada 3 orang lah. 25 campur 3. Ada 2 orang tadi perempuan dia share platform. Seorang lagi awak. Okey, and then 3 orang. So 25 tambah 3 dah 29. Baru 29. Korang ada 38. Tolak seorang yang berhenti Faris tu. Korang ada 38. Means that ada lebih kurang 9 orang lagi. Belum masuk dalam platform. Tak kisahlah, 2 orang sini nak belajar. Saya download internet dulu. Ya. Alright, so kita fokus pada kelas kita. Tahniah pada yang hadir pada hari ini. Okey, fokus. Dah berapa minggu kita berada dekat sini saja. Alright, yang pertama yang kalau kita nak buat okey, boleh mute kan? Tak kisahlah korang share platform ke tak share platform, belakang kira. Sekarang fokus dulu. Nanti internet korang burst. Okey. So sebelum kita buat apa orang kata journal, sebelum kita buat ledger, sebelum kita buat trivalent, and then selepas trivalent nanti kita akan belajar satu topik yang dinamakan mengira penyata pendapatan. Kemudian kita akan belajar kunci kira-kira. Jadi yang paling penting kita kena tahu tulang belakang kita. Sir. Ya, siapa nak? Sorry, tapi kalau kita orang kongsi je boleh tak? Sebab lain tak ada lah. Ya, tak kisah. Tu saya kata. Korang pandai-pandai korang lah sekarang ni. Yang nak share ke macam mana tak kisah. Janji korang faham. Yang share line, pastikan gadget yang korang guna tu memuaskan hati. Jangan share line tapi guna handphone. Macam mana nak nampak? Takkan korang nak berselisih pipi ke pipi kan? Kau berjangkit pula. Bukan COVID lah, berjangkit benda lain lah kan? Alright, tak kisah. Okay sir, thank you. Alright. Okey, sebab saya dah download attendance. Nanti kalau ada masalah attendance di akhir semester, saya akan panggil lah sesiapa tu. Okay, now kembali kepada pet loss. Dengan kena ingat ini dah tulang belakang kita. Kena hafal PADE, Purchases, Assets, Drawings, Expenses. Saya cadangkan untuk korang
hafal di sebelah kiri saja. Yang this one. Ni this one. PADE sahaja. Yang ini dia akan datang serentak kemudian nanti. Hafal macam mana tahu? Okey, kita dah ada, kita ada purchase, kita ada asset, ada drawing, ada expenses. So ingat satu yang ni je pula. Kalau meningkat untuk PADE, purchases meningkat, asset meningkat, drawings meningkat, expenses meningkat, kita letak sebelah debit. Maksudnya dia punya journal dia akan jadi macam ni. Debit apa? Itu je kena tahu. And then bila datang benda-benda lain apa tahu? Contoh dalam soalan tu ada penurunan nilai, purchase menurun, asset menurun, drawing menurun, expense menurun, korang kontrakanlah, jadikan sebagai kredit. Ataupun saya gunakan marker pen warna biru. Kalau sekiranya korang dah hafal PADE, dalam soalan dia ada LORS pula. Alih-alih ada own equity lah, ada liability lah, ada revenue lah, ada sales. So korang kontrakan lah, versuskan dia. Terbalikkan dia maksudnya. Kalau PADE korang dah hafal, dia punya nilai kalau meningkat letak sebelah debit. So bila datang liability, own equity, revenue, sales, korang kontrakan lah. Kalau dia meningkat dekat sini debit, kat sebelah LORS, dia mestilah meningkat sebelah kredit. So saya harapkan korang hafal yang PADE je. PADE bahagian kalau meningkat, dia akan debitkan. Hafal itu, jangan hafal semua. Kalau korang, saya berbual lah dengan seorang yang WhatsApp saya semalam, kelas korang lah kot ke kelas DPM saya tanya dia, apa yang dia susah sangat nak faham. Dia kata dia faham, tapi bila datang soalan dia jadi tak faham. Saya ulang balik dia kelakar sikit lah. Saya tanya dia apa yang tak faham, dia cakap dia semua faham, tapi bila datang soalan dia tak faham. Maksudnya apa? Bila final exam sama juga. Korang dalam keadaan korang tergesa-gesa nak datang exam, mungkin kalau online korang nak dapatkan talian internet yang okey, korang jadi nervous tau. Nafas tu tak stable. Oksigen masuk, dia tak sampai ke otak. Bila oksigen tak sampai ke otak, dalam keadaan korang tak breakfast, tak ambil light breakfast, minum air ke, kurma ke, roti sekeping ke, jadi dia akan lagi lambat proses tu nak lebih faham ataupun nak menjawab soalan. Ataupun satu lagi, bila korang terlalu ingat semua benda korang nak ingat. Korang nak ingat daripada awal ni. Contoh kalau saya padam kan, korang nak hafal semua benda korang nak hafal. Daripada PADE meningkat, menurun, sampai LORS meningkat, menurun, korang nak hafal. Tapi bila korang hafal semua, akan datangnya satu keadaan di mana bila exam, tak kisahlah kuis ke, test, apa-apa subjek pun, apa-apa mata pelajaran pun, korang akan jadi confused sebab korang hafal semua benda. Padahal kita ada trik macam mana kita nak hafal. Kalau dalam belajar, korang kena smart study lah. Smart study also wahad lah sebenarnya. Smart study maksudnya jangan hafal semua, hafal macam yang kita boleh kontrakan. Seperti mana yang saya beritahu. Okay. Korang hafalnya ya, PADE, cukup. PADE, dah hafal PADE dekat sebelah mana? Sebelah kiri. Ni sebelah kiri lah ni, this one. Sebelah kiri. And then hafal dah tahu PADE, kena tahu satu benda je, situasi sekiranya nilai PADE ni meningkat. Bila meningkat, kita hafal kena letak sebelah debit. Itu je. Jangan hafal semua benda. Bila hafal semua benda, korang akan ada masalah untuk menentukan setiap transaksi tu nak letak kat mana, kat debit ke kredit. Sebab korang hafal semua benda, dia akan jadi macam berbelah bagi, hati tu berbelah bagi. Sebelah debit tadi apa kalau meningkat, sebelah debit ke kredit. Korang akan tanya diri korang dan korang akan stres. Sebab korang bila nak exam, korang akan kejar masa. So tengok jam, alamak dah dekat habis, aku masih lagi stuck kat sini. So kena hati-hatilah. Okay, so hafal yang ni, PADE. So saya padamkan dulu. Dan kalau boleh korang dah dapat nota ni, korang ada masa, ada kemampuan keuangan, pergi ke kedai photostat untuk korang print supaya korang boleh tampal. This one yang paling penting. Yang ni paling penting. Ini adalah nyawa korang. Okay, macam tu. Okay, so dekat sini dia beritahu. Okay, saya highlight. Selepas korang hafal PADE, hafal untuk PAD juga untuk yang ini. Untuk P purchase, A assets, D drawings, ni ada error tak apa, E expenses, mestilah baki dia debit. Baki maksudnya baki balance BF. Okay, baki maksudnya baki balance BF. Saya sekejap dia warna merah tadi, ingatkan dia siapa yang tak join. Okay, baki untuk PADE, baki dia mesti sebelah debit. Apa maksud baki sebelah debit? Bila kita buka
ledger ni maksudnya macam ni lah. Okay, kalau kita buka accounting dah senang. Ni baki. Baki dia untuk PAD berada kat sebelah debit. Debit, okay, so balance B/F. Inilah baki. Yang penting sebelum kita transfer ke dalam trial balance. Yang korang yang sebelum dalam video yang hari tu, saya suruh buat latihan. Dan saya ingat saya nak tanya seorang demi seorang pada hari ni, tapi tak apa, itu kemudian. Sebab mungkin saya akan jadikan latihan trial balance dalam buku untuk group presentation next class. So, patah balik, kena ingat, lepas ingat dah sebelah sini, debit ni untuk PADE, kita kena tahu baki dia. Baki balance BF setiap PADE mestilah sebelah debit. Supaya korang boleh masuk ke dalam trial balance yang this one. Okay. Dan lepas tu dia kata apa? Lepas buat journal, barulah buat ledger dan sila imbangkan. Masuk imbang, account adalah cari balance akhir bulan, balance CF dan bawa CF itu ke awal bulan depan untuk dijadikan balance BF. Yang this one lah. Yang ni. Okay, balance BF. Okay, now. Sorry. Okay, sekejap. Alright, this one. Okay, sebagai contoh, ini ada satu soalan. Soalan ni saya rasa bukan soalan latihan korang lah. Saya pun tak check lagi. Soalan ni soalan yang pernah diberikan pada pelajar-pelajar dalam Jabatan Hospitality. Okay, JPH lah. Jadi hopefully korang boleh guna yang sama juga. Ada satu syarikat yang dinamakan sebagai Cabin Restaurants. Okay, pada Januari 2019. Bila dapat soalan, yang pertama, jangan tengok situasi. Korang tengok apa benda yang diminta. So, ulang balik. Bila dapat soalan, kena lihat apa yang diminta oleh soalan. So, kat sini, you are required to. Anda dikehendaki untuk merekod all the transaction into the appropriate ledger account. So, kena buat accounting lah maksudnya. And then B, prepare trial balance. Trial balance sebenarnya senang tau. Dan dia akan jadi masalah paling besar pada korang. Masalah apa dan senang apa? Trial balance senangnya kita akan ambil kutip semua baki awal setiap ledger account yang kita buka. Itu senangnya. Yang paling akan menjadi masalah besar korang adalah bila mana korang salah buat ledger. Bila salah buat ledger, baki balance BF contoh sepatutnya sebelah debit. Korang letak sebelah kredit. So dia akan menyebabkan trial balance kita, imbangan juga dalam bahasa Melayu, dia tak akan jadi balance antara jumlah keseluruhan debit tak sama dengan jumlah keseluruhan kredit. So kena hati-hati. So bila dapat soalan, seperti ini nota malam tadi kalau siapa yang baca baguslah. Okay, saya dah buatkan di dalam ikut tarikh lah maksudnya. Contoh kat sini, okay, dia ada sekian 1 Januari 3 sampailah 25 of January, semua ada dekat dalam kotak muka surat yang kedua ni. Okay, now step yang ketiga, balance BF bagi setiap account akan dimasukkan ke dalam trial balance. So maksudnya kita yang pertama kena buat dia punya journal. Okay, debit apa, kredit apa. Okay, so saya akan pecahkan semacam ni. So korang boleh nampak. Alright, so sekarang saya rasa saya besarkan balik supaya korang boleh nampak secara besar. Okay, right. Okay, so sekarang ni tak payah guna handphone Januari 1, start business RM 500 cash. So cari satu keyword dalam pack loss, dalam transaksi. So dia beritahu dah, kalau korang pun dah sendiri dah tahu, kalau sekiranya seseorang peniaga membawa masuk modal, masuk duit dalam syarikat, kita akan anggap dia adalah modal. So kat sini apa yang berlaku? Dia bila bawa masuk cash, so tengok dekat persamaan ini, cash adalah assets. Ya, saya padam yang merah ni. Okey, padam sekejap. Okey. Cash adalah aset. So aset kita meningkat. Bila bawa masuk aset kita meningkat. So bila meningkat dia berada kat sini. So debitkan cash. That's why kita akan debitkan cash. Cash meningkat. And then pada masa yang sama, bila kita buat persamaan per account kat sini, mesti kita imbangkan dengan satu lagi. So yang paling sesuai capital dia bukannya liability. Duit tu bukannya liability. Dia bukannya hasil sebab kita bukannya menjual sebarang barang-barang niaga. Kita baru bawa masuk cash. So cash ni yang tepat adalah dimasukkan dalam owner equity sebagai capital. So capital kita meningkat. Modal kita bertambah. So bertambah maksudnya sebelah kredit. So that's why dia akan debitkan cash, kreditkan capital. Okay, debitkan cash,
kreditkan capital. Okay. So, dia beritahulah tadi ni bawah. Yang penting tahu satu baki je ikut hukum back loss. Macam je dekat atas tu dia ada modal. Modal tu baki kredit. So nak debit apa, kita debitkan cash. Sebab dia bawa masuk cash sebagai modal. Yang ni korang jawab dalam hati lah. Faham tu faham lah. Okay. Januari 3. Apabila kita membuat belian barang niaga. So goods adalah barang niaga. Okay. Semalam ada yang bincang saya. Sir, apa beza kalau kita macam beli barang dengan beli macam meja, kerusi, furniture, komputer. So saya tanya dia, okey, tengok dalam soalan. Soalan itu, perniagaan itu menjalankan perniagaan apa? Contoh, kalau dia adalah sebuah kedai komputer, dia beli RAM, dia beli pen drive, dia beli portable hard disk. So itulah goods dia, barang niaga dia. Kalau kedai komputer tadi dia beli basikal, dia beli apa? Dia beli motor ke, dia beli mesin apa-apa, yang itu bukan barang niaga dia, itu akan jadi expenses. Okay. Hanya barang niaga dinamakan sebagai goods. Okay. Sekarang ni kita menggunakan duit tunai kita untuk membeli barang niaga. So barang niaga adalah purchase. Korang dah faham dalam pack loss, dalam persamaan perakaunan terutamanya, ataupun buku tunai yang kita bawa bincang baru-baru ni, quiz 1 dan quiz 2, purchases dia akan masuk bukannya di dalam expenses, dia akan masuk dekat purchase ke sini. So sekarang ni kita punya pembelian barang niaga kita dekat dalam gudang akan bertambah sebab kita membeli barang niaga. Bila beli barang tu dibawa masuk dalam syarikat kita, dalam kilang, dalam gudang. So kita punya barang niaga yang dinamakan sebagai goods meningkat. So bila meningkat, kita kena debitkan purchase sebab barang niaga adalah purchase. So debitkan purchase 80. And then oleh kerana kita mengeluarkan duit. Okay, sekarang ni duit dikenali sebagai assets. Okay, duit dikenali sebagai assets. Okay, ataupun cash itu di dalam asset. Ini dalamnya adalah cash. Okay, cash kita bila kita bawa keluar, nilai duit kita menurun. Bila menurun, that's why kita akan terpaksa kreditkan duit keluar. So kreditkan cash. Macam tu. Okay. Right, next one. Ini saya akan cover untuk soalan ni. So bila soalan yang dalam nota yang saya bagi malam tadi, saya akan tanya seorang demi seorang je lagi Tolong fokus. Okay, nombor 7. Kita bought goods, membeli barang-barang niaga on credit. Apa maksud on credit? Membeli barang niaga secara hutang. Secara bukan tunai. Yang tadi beli barang niaga dengan cash. Yang ini secara hutang. Okay, so sekali lagi. Bila beli barang niaga, saya padam dulu yang ni. Okay. Bila beli barang niaga, kita punya barang niaga termasuk di dalam hukum purchases ataupun keluarga purchase. So purchase kita meningkat. So that's why kita tengok soalan yang tadi. Berapa nilai barang niaga? 200. So mestilah purchase meningkat, dia debit. So debit purchase. Okay, betul. And ni kita nak kreditkan apa? Oleh kerana kita berhutang. On credit kita berhutang. Dengan siapa namanya? Baka. So Baka berada kat mana? Dia tak berada dekat purchases. Ni dia bukannya asset. Dia bukannya drawings. Dia bukannya expenses. Kan? Dan dia bukannya sales sebab kita tengah beli barang niaga. Dan bukannya revenue. Dan bukannya owner equity. Yang paling tepat adalah liabilities kita meningkat. Okay? Sebab kalau kita beli barang daripada Baka, kita ada dua konsep. Ni tolong jawab siapa yang tahu. Satu namanya adalah debtors. Satu lagi namanya adalah creditor. Kalau kita membeli barang secara hutang dengan orang, kita berhutang dengan orang. So nak rekod Baka ni sebagai debtor ke creditor? Tolong jawab. Siapa boleh jawab, terus jawab je. Mana satu? Creditor. Yes, creditor. Ingat satu juga Dalam exam ingat satu je. Kalau korang dah hafal creditor dah cukup. Jangan dalam sibuk dalam kepala tu nak ikat debtor tu apa. Creditor adalah kita berhutang dengan orang. Bila berhutang, dia termasuk dalam liability hutang kita. So dekat sini. So sekarang ini liability kita meningkat sebab hutang bertambah. So bila hutang tambah yang this one, kita akan kreditkan nama orang yang kita hutang, iaitu Baka. So kredit Baka. Macam tu. So yang itu cara korang nak faham macam mana kita nak buat journal. Ingat saya risau sebenarnya. Dan saya doakan korang lah semua dapat A. Walaupun online, mungkin ada antara korang yang bila quiz, assessment semua buka buku. Tapi kena ingat,
bila final exam, bila ada assessment terutamanya test, korang tak berpeluang, it's not, dia meniru lain tau. Dia bila korang faham, dia tak ada akan menambah stres pada korang bila nak buat jawapan. Jadi di dalam kelapangan masa yang ada macam bersama dengan saya ni kan, kita buat revision, tak faham korang tanya sebab korang dah bayar yuran pengajian. Satu lagi, jangan susahkan rakan-rakan yang dah faham. Dia macam ni tau, pernah terjadi. 2 semester sudah, korang punya senior, budak ni pandai tapi dia jadi bahan rujukan rakan-rakan tau. Bila bahan rujukan rakan-rakan, dia macam ahli politik lah, macam Melaka baru lepas pilihan raya kan. Bila dia buat counter pertanyaan, dia jadi counter pertanyaan, dia pula jadi tak faham. Sebab rakan-rakan dia tanya soalan-soalan yang benda mudah, tapi dia tanya soalan tu macam soalan tu kritikal sangat. Jadi dia pula jadi lecturer. Sekarang bila final exam, yang jadi counter pertanyaan tu dia tak score. Yang score tu adalah rakan-rakan yang bertanya. Jadi untuk korang, kalau boleh, dan korang mungkin dah kenal rakan-rakan korang yang memang ada minat yang tinggi dalam akaun dan sebagainya, jangan bebankan pada diorang. Sebab korang berhak untuk tanya pensyarah selagi mana kita dalam kelas ataupun luar kelas. Kalau tak faham, berhak tanya. Sebab korang dah bayar yuran pengajian dan sebenarnya ini adalah untuk masa depan korang. Jadi jangan malu sebab kadang-kadang bila korang tanya dalam kelas, dia membantu rakan-rakan yang sama PL macam korang yang malu nak tanya. Tapi sesat jalan. Itu bahaya. Okay. Alright, masuk balik dalam ni. Nombor 7 dah settle. Nombor 8. Okay, situasinya. Kita menjual goods, ini adalah barang niaga. Perangkap dia adalah cash. Kita menjual barang niaga dan mendapat tunai. Bila dapat tunai, kita dapat duit. Bila dapat duit, duit yang dinamakan sebagai cash termasuk dalam keluarga assets. Jadi aset kita meningkat. So duit kita meningkat, debitkan apa? Okay, debitkan aset, iaitu debitkan cash. So dalam jawapan dia, so debitkan cash. Okay, then situasi ini adalah melibatkan jualan. Jualan kita meningkat ataupun ada jualan, ada berlakunya jualan. So bila berlakunya jualan, jualan kita meningkat, tengok pay loss. Jualan berada dekat ujung sekali ni, sales. Sales kita meningkat. Kat mana nak rujuk? Tengok yang ni, dia meningkat. So bila meningkat, sales tersebut mesti kreditkan dia. So jawapannya debitkan cash, kreditkan sales. Baru korang boleh faham kenapa pula kita kena debitkan sales. Oh, dalam persamaan perakaunan, sales kat mana? Oh, kat ujung ni lah. Okey, sekarang ni sales ni baru berlaku, maksudnya dia meningkat. Bila meningkat, tengok pula hukum kat bawah. Meningkat mesti kita kreditkan dia. So that's why kita kreditkan sales. Macam tu. Okay, account ni tak susah. As long as korang tak ada gangguan sekeliling. Macam sekarang ni terutamanya yang ada masalah lain, korang share gadget. Mungkin ada gangguan kawan korang tu, mungkin ada yang seorang tak mandi, seorang tu dah mandi. Mungkin ada gangguan bau-bauan. Okay, jadi korang kena elakkan benda tu. Bernafas melalui mulut. Bila kita bernafas melalui mulut, kita takkan ada bau-bauan yang kurang menyenangkan. Dah lah kita tumpang, kita cakap kawan kita busuk dan sebagainya. Maru tak angin je. Alright? Okay, nombor 10 hari bulan. So dalam situasi ini, kita memulangkan barang niaga kepada bakar. Alamak, bergerak pula. Okay, kita memulangkan barang niaga kepada bakar. So yang dapat, kalau hukum, kalau ikut situasi cerita drama Melayu, kalau kita pulang barang, siapa yang dapat barang? Kita ke orang tu? Mestilah orang tu. Siapa nama dia? Oh, bakar. Jadi bila ada pemulangan barang-barang, okay, kalau kat bawah tengok ini adalah purchase return. So ingat, kalau purchase return dia terbalik dengan purchases. Ingat, kalau purchase return, tolong highlight kalau orang ada highlighter. Okay, kalau PDF ni kita boleh highlight tau. Okay, so ingat kat sini. Okay, kalau purchase return dia terbalik dengan purchase. Kalau purchase meningkat, dia akan masuk sebelah debit. Kalau purchase return berlaku, dia akan kreditkan. So ingat yang pertama, kalau korang dah hafal tadi, bila purchase berlaku, kita akan debitkan purchase. Ini yang korang dah hafal. Purchase meningkat di dalam pay loss tadi. Purchase meningkat, kita debitkan dia. Kalau purchase return, maksudnya kita bawa ke luar. Jadi kita kena kontrakan yang ini. That's why dia akan jadi catatan dia yang ini. Okay, dia akan kreditkan purchase return. So yang ni, purchase return. Kredit purchase return 70. And then kita nak debitkan apa? Kita akan debitkan siapa yang menerima, iaitu si bakar. Okay, this one. Debitkan bakar.
kreditkan purchase return. Korang kena hafal yang ni. Ataupun dalam kita secara common sense lah, okay, sekarang ni aku nak pulang barang niaga kepada bakar. So bakar ni dapat barang niaga, aset dia meningkat tau. Jadi katalah kita sebagai bakar. Kalau aku bakar, sekarang ni katalah aku nak mengandaikan aku ni bakar. Bakar terima barang. Bila terima barang, aset dia meningkat ni. So aku kena sebagai bakar kena debitkan. So that's why debitkan bakar sebab dia punya aset dia meningkat. Macam itulah lebih kurang. Alright. So debitkan bakar, kreditkan purchase return. Dalam kata yang lain, siapa yang terima barang, so dia mesti sebelah debit. Barang tu masuk balik kat dia. Debitkan bakar 70, kreditkan purchase return. Dan kena ingat dalam kepala mulai sekarang, purchase return, catatan dia kontra, terbalik dengan purchase. Kalau purchase tadi meningkat kita debitkan, purchase return dia sebelah kredit. Okay, alright. 10 dah selesai. Kita pergi pada 13 hari bulan. So sekarang ni pula kita nak membayar insurans. Okay, bayar paid, duit kita keluar. Menggunakan apa? Cash. So insurans ni bukan barang niaga. Ni sesiapa yang tanya saya, saya padam sekejap. Insurans bukannya barang niaga. So insurans tu tergolong di dalam kategori, mana saya punya pen? Okay, tergolong dalam kategori expenses. Saya ulang balik. Insurans bukannya barang niaga, dia tak boleh kena mengena dengan purchase. Dan bukannya aset. Dan bukannya drawing. Insurans tu kita menanggung satu belanja. Insurans yang kenapa tujuan insurans kita bayar, supaya kalau kebakaran dekat kedai, kalau ada kecurian dekat kedai, kalau ada banjir kat kedai, barang rosak, siapa nak ganti? Mestilah syarikat insurans. Okay, so sekarang ni expenses. So insurans ni adalah expenses. Expenses kita maksudnya meningkat. Sebab bila kita bayar, belanja tu wujud. So bila wujud expenses dia hukum paid loss, kalau dia meningkat kita kena debitkan dia. So that's why insurans kita debitkan dulu sebelah sini, mana pen saya, debitkan insurans dan kita keluarkan cash. Kalau kita nak belajar paid loss, kenapa kreditkan cash? Cash tergolong di dalam assets. Okay, warna biru yang dekat skrin korang ni. Okay, cash tergolong di dalam aset. Situasi sekarang cash kita menurun. Bila menurun, dia akan refer kat sebelah sini. Iaitu kita kena kreditkan cash. That's why kita kreditkan cash kat sini. 100. Okay. Alright. Seterusnya. 17 hari bulan. Paid bakar by cash. So sekali lagi kita kreditkan cash, duit kita keluar. Siapa yang terima duit? Si bakar. 100. Ini korang dah boleh hampir menguasai lah. Sebab yang dapat duit bakar. Sama macam tadi barang niaga. Siapa yang dapat barang niaga? Bakar. So debitkan dia. Ini pun sama juga. Siapa yang dapat duit kita ni? Oh bakar. Debitkan bakar. Kreditkan cash. Kenapa kreditkan cash? Hukum yang tadi warna biru. Aset kita berkurang. Cash termasuk di dalam aset. So bila berkurang kita kreditkan. So kita kreditkan cash. Settle 17 hari bulan. Ini 19 hari bulan. Okay. Bought office furniture on credit. Okay. Saya warnakan dulu ni soalan macam semalam ni. Ada budak tanya saya. Beli furniture secara kredit. Okay, sekarang saya tanya korang, furniture, office furniture, adakah dia goods ke tidak? Secara common sense. Bukan. Bukan, sebab Tidak. office furniture saiznya besar dan nilainya besar. Contoh, apakah dia office furniture? Cupboard, almari, tables, meja, chair, kerusi, apa lagi office furniture? Banyaklah. Kan, kalau dekat contoh, kalau you datang kat mana-mana hotel, dia ada counter receptionist, banyaklah sebenarnya. Jadi nilainya tinggi. So sekarang ni satu lagi, korang kena tengok nature business. Dalam soalan ni dia tak secara tengok jap. Soalan ni okey. Soalan ni dia beritahu dia adalah cabin restoran. Bila restoran, korang dah tahu, nature businessnya bukannya furniture. Nature businessnya adalah makanan dan minuman. Kalau dia beli barang, bawang, garam, gula, tepung, sos, minyak masak dan sebagainya, itu adalah dia punya goods. Tapi sekarang dia beli furniture. Dia bukannya masak furniture ni. Jadi kita tak boleh, kalau ikut paid loss, okay, dia tak boleh, saya padam sekejap, okay, dia tak boleh kategori furniture. Kita tak boleh masukkan dekat purchases sebab furniture ini bukannya barang niaga. Dia barang untuk manfaat bersama kepada staf dan pekerja dia. So yang paling sesuai, dia tergolong dalam expenses. Belanja kita meningkat.
Ataupun dia punya, sorry. Kita keluar kat situ, sorry. Okay, bought office furniture, aset kita meningkat. Okay, office kita meningkat, dia punya aset kita meningkat. So bila aset meningkat, dia akan refer dekat sini. Assets meningkat. Saya terlaju sangat ini. Okay, aset kita meningkat. So meningkat, kita kena buat, mana saya punya tulisan merah, kita kena debitkan aset tersebut. Kita bawa masuk daripada luar office furniture. So that's why kita debitkan furniture. Debit. And then oleh kerana kita membeli barang secara kredit, maksudnya secara hutang. So kat sini bila kita hutang orang, dia namanya adalah creditor. So creditor ni dekat sebelah LORS di bahagian liability. So liability kita meningkat. So tengok kat sini. Liability kat sini meningkat. So kita kena kreditkan. Bila liability meningkat sini, kita akan di sebelah kredit. So kita letak kredit siapa yang kita hutang. Siapa nama kreditor kita? So nama kredit kita adalah Lim Trading. So that's why kita kreditkan Lim Trading 350. Macam tu. So kena ingat hati-hati Saya takut nanti korang punya trial balance tak imbang disebabkan oleh kita salah meletakkan debit and credit pada peringkat awal. Korang punya journals tu tak tepat. So kena hati-hati. Okay. Alright. So ini dah lepas 19 hari bulan and then 25 hari bulan. So sekarang ni kita membayar salary. Okay. So salary dalam bahasa Melayu adalah gaji. So yang ini bukannya kita beli barang goods, bukannya kita beli barang assets. Macam tadi office furniture, kita beli aset kita meningkat. So untuk salary dia bukannya bersifat benda tu boleh pegang, benda tu tak boleh pegang dan kita akan anggap sebagai belanja. So debitkan belanja tersebut. So kat sini kategori salary dimasukkan dalam expenses. So expenses meningkat. So letak sebelah debit salary expenses. Kalau boleh nanti dalam exam korang letakkan penuh salary expenses. Nanti kalau korang ada masa lebih, korang boleh check jawapan korang. Okay, now kita akan bayar salary menggunakan cash. So cash berada dekat asset. Asset kita berkurang. So saya padam sekejap. So bila asset berkurang, kita akan letakkan, kita akan refer kat sini. Okay, aset berkurang kena letak sebelah kredit. So duit keluar. So kreditkan cash. Debit salary expenses, kreditkan cash. Habis dalam soalan. Senang je tengok. Berapa banyak tarikh yang kita dah buat sampai 25 hari bulan. Okay, itu step pertama. Kita letakkan journal je. Debit apa, kredit apa. Dengan syarat menguasai paid loss. Saya mohon kepada korang, buatlah latihan seperti mana yang saya dah bagi malam tadi ataupun latihan yang korang nak buat nanti. Buat banyak kali. Satu latihan minimum 3. Kenapa 3? Yang pertama, ni awak kena dengar betul-betul. Ini adalah saya punya cara belajar saya dulu masa saya dekat U lah. Bila kita ada subjek yang mengira, calculation, tak kisah, statistik ke, financial account ke, ataupun costing ke, ataupun saya dulu belajar cukai, saya selalu buat satu soalan tu banyak kali. 3 kali je. 3 kali yang pertama, kali pertama saya buat soalan yang memang dah ada jawapan tu, saya akan buat soalan tu bersama dengan jawapan. Tengok, debit apa, kredit apa, contoh. Masuk kat mana? Dah ada jawapan ni, kita tengok jawapan. Yang kedua, kita buat soalan tersebut tanpa lihat jawapan. Maksudnya kita buat dulu and then tengok jawapan, betul tak betul? Buat dulu, tengok jawapan, betul tak betul? Yang kali ketiga awak set masa. Saya beritahu siap-siap. Untuk final exam, untuk korang, satu soalan tu mungkin dalam setengah jam, 30 minit. So, latihan yang pertama tadi korang tengok jawapan. Kali yang kedua, latihan yang sama, korang tak tengok jawapan. Lepas habis latihan tu tengok balik jawapan lah. Kali yang ketiga, kita nak speeding. Speeding maksudnya, bila exam korang faham kan? Macam SPM, korang dah lalu UPSR mungkin. So kita nak speed sebab kita kejar masa ni. Lepas tu kena upload pula dalam internet, dalam link OneDrive yang diberikan oleh pensyarah. So untuk step yang ketiga, korang kena timing. Setiap soalan maksimum kena ada 20 hingga 30 minit. Sempat tak korang buat? Kalau korang tak sempat buat, maksudnya korang kena speeding. Menulis kena speeding, kena pantas berfikir. Contoh macam ni lah, paid loss. Korang kena hafal PADE ni saja dengan yang ni. Korang kena speed. Kalau korang tak menguasai, korang tak boleh speed. Sebab korang ada maksimum 20 hingga 30 minit satu soalan exam.
Jadi step pertama tengok jawapan, step kedua buat latihan jangan tengok jawapan, step yang ketiga tengok masa. Ini yang paling penting supaya korang tak ada macam santai-santai. Itu yang kadang-kadang korang boleh buat tapi masa tak cukup. Biasanya final macam tu. Budak-budak ataupun korang pun faham lah kalau nak buat account ni dia macam ada tricky here and there. Jadi kena hati-hati. Alright. Jadi bila dah habis kita menentukan journal, debit apa, kredit apa mengikut hukum Pat Laws ni, barulah boleh kita teruskan dengan ledger. Okey, contoh yang ni. Macam mana nak buat ledger? Dari journal yang kita dah buat tu, kita dah buat account, contoh debit cash, kredit capital, kita akan ada dua account. Satu account cash, contoh macam kat sini, cash. Satu lagi account capital. Letak kat sini, capital. Macam tu. Jadi, saya jelmakan kat bawah ni. Alright. And then dia ada satu lagi nota kat bawah ni. Dua. Bila buat account cash, kita masukkan semua journal yang berkaitan dengan cash. Okay, apa maksudnya? Okay. Fokus Bila kita buat account cash, yang pertama tadi dah buat account cash kan? Awak kutip semua perkataan cash di dalam journal. Okay, contoh. Saya ambil highlight warna hijau. This one. Okay, tengok thickness, alright, daripada atas. Tadi 1/9 kan? Okay, yang ni cash yang pertama. Sebelah debit. Okay, so nanti bila masuk dekat account cash, dia mesti kat sebelah sini. Okay, then cash yang kedua cari lagi ni. 3 hari bulan ada. Okay, sebelah kredit. Okay, masukkan pula dekat sebelah kredit. Account cash ni. Tapi ikutlah hari dia. Nanti kat bawah kita tengok sekejap lagi. Apa lagi buat keluar? Kita ada nombor 3 ni. Okay, dia ada sebelah kredit cash. 7 hari bulan tak ada cash, abaikan. 8 hari bulan ada cash sebelah debit. And then 10 hari bulan tak ada cash. 13 hari bulan ada perkataan cash. Okay, 17 hari bulan tak ada. Okay, 17 hari bulan ada cash sebelah kredit. And then 25 hari bulan ada cash sebelah kredit. So awak kutip balik semua perkataan cash di dalam journal yang awak dah buat. Jadi transfer lah nanti. Apa maksud transfer? Daripada debit dan kredit yang perkataan-perkataan ni tadi, ini adalah account, journal, ledger, cash account. So bila cash account, semua debit letak sebelah debit, semua kredit letak sebelah kredit. Jangan tersilap. Ini biasanya saya takut. Dalam exam korang nak speed, korang nak laju. Bila korang nak laju, korang salah. Contoh kat sini tengok 17 hari bulan, cash dia sebelah kredit, sepatutnya kat sebelah kanan. Tapi korang terletak kat sebelah kiri sebab korang macam mungkin ada fikiran bercelaru ke apa kan. Masa nak kutip cash tu, kau salah letak. Bila salah letak, dia akan menyebabkan baki akhir korang ada masalah. Okay, alright. So kita tengok Then, nombor 3. Pada penghujung bulan iaitu 31/1 kita kena balancekan account. Saya dah okey, terajarlah cash book. Okey, ni abaikanlah yang sebebel ni. Alright, so apa nak buat? Buat account cash. So kita kutip. Okey, yang pertama kita check betul tak betul kita kutip Okey, kita check satu persatu. Awak tengok skrin je. Okey, yang pertama kita ada sebelah debit cash pada 1 hari bulan. So masuk tak masuk kita tanda. 1 hari bulan, okey, debit. Kenapa capital? Sebab apa? Kita punya catatan adalah kredit capital. Jadi terma di dalam ini dia akan merujuk kepada catatan yang kawan dia satu lagi. So yang ni sebelah debit kita dah tahu. So masuk sebelah sini debit. Di dalamnya adalah nama account kawan dia satu lagi tu. Yang tu namanya adalah capital. Okey, settle untuk 1 hari bulan. Cari lagi, ada tak cash? Oh ada, 3 hari bulan. Okey, sebelah kredit. Kredit adalah sebelah kanan. So tengok sebelah kanan 3 hari bulan. Okey ada. Kenapa nama purchases? Okey, terma ini merujuk kepada catatan kawan dia satu lagi. So 3 hari bulan. Kawan dia namanya purchase. So debitkan dekat sini. Debitkan sini pula. Kita namakan account ni adalah purchase. Situasi dia sebelah kredit. Okey, masukkan 80 sebelah kredit. 80 ni. Namanya kat sini kena letak, kena lihat nama kawan dia yang tadi. Catatan journal yang tadi. Next one. 7 hari bulan tak ada cash. 8 hari bulan ada cash. Okey, tengok. 8 hari bulan cashnya sebelah debit. So pastikan sebelah debit 8 hari bulan. Okey, dah ada dah. Okey, 300 dah masukkan dah. Okey, terma ni macam mana nak ikut nak namakan terma di dalam ni? Terma ni maksudnya nama akaun kawan dia. Lihatlah catatan tu pada 8 hari bulan. So 8 hari bulan dia punya kembar dia sales. Letak perkataan sales. Macam tu, settle dah 8 hari bulan.
Kutip lagi, 10 hari bulan tak ada cash, 13 hari bulan, oh ada cash lah, sebelah kredit. So letakkan akaun dia, tengok sebelah kredit. Okey, 13 hari bulan, nilainya adalah 100. Okey, 100. Okey, sekarang ni aku nak letak ni. Apa benda nak letak terma dia? Tengok kawan dia nama apa? Kawan dia nama insurance. So letakkan insurance. Macam tu. Okey, kutip lagi. 17 hari bulan, oh ada cash. Sebelah mana? Sebelah kredit. So kredit sebelah kanan. So ini adalah cash, sebelah kredit. 17 hari bulan. So 17 hari bulan betul. Berapa amount dia? 100. So 100 betul. Okay, sekarang ni apa terma dia? Tengok kawan dia catatan jurnal tadi. Oh, kawan dia nama Bakar. So letakkan nama Bakar. Settle. Then 19 hari bulan. Oh, tak ada cash. 25 hari bulan. Oh, ada. Sebelah kredit. So dekat sini kita kena transfer sebelah kanan. So 25 hari bulan betul. Berapa jumlahnya? 250 betul. Apa terma dia kat tengah-tengah ni? Tengok catatan kawan dia tadi. So catatannya adalah salary. So salary, betul dah. And then lepas 25 hari bulan, dah tak ada tarikh. Bila dah tak ada tarikh, baru kita tutup akaun setiap hujung bulan. So caranya sekarang ni ada bulan Januari. Januari dia tutup 31 hari bulan. Ni korang kena hati-hati Kadang-kadang dalam exam tarikh pun ada markah. Kalau korang letak 30 hari bulan tak ada markah. Kena hati-hati. So kena hafal lah Januari berapa hari bulan, Februari berapa hari bulan. Korang dah belajar penumbuk kan. Cuba korang genggam tangan kanan korang sekarang. Genggam tangan kanan sekarang. Semua genggam. Kita tengok jari telunjuk kita. Yang timbul, kita ada timbul lekuk kan. Yang timbul itu adalah hari yang penuh. 31 hari bulan. Yang lekuk tu dia boleh jadi 30 ataupun 28 untuk Februari. So itulah hafal dia. Sama juga kalau korang dah kira. Cuba penumbuk buat lagi. Yang kita kira sampai jari ujung apa, kelengking Jari manis Yang jari kelengking. So berapa yang timbul? Januari, and then lekuk Februari, timbul March, lekuk April, timbul Mei, lekuk Jun, timbul balik Julai. So jari kanan kita, penumbuk kanan last kali dia ada timbul itu Julai. And then lepas Julai kita nak masuk bulan Ogos. Mungkin ada yang hafal. Yang tak apa bulan Ogos berapa hari, buat penumbuk sebelah kiri. Kita mula kira bulan dekat jari telunjuk sebelah kiri. Timbul. Bila timbul itulah 31. Lekuk 30. And then November 31. Ogos, lepas Ogos, Oktober 31. Lekuk 30. And then last kali sebelum jari yang ujung tu timbul. Itulah 31. So kena hati-hati dekat, patah balik dekat skrin, tengok skrin. Okay, dekat sini ada kadang-kadang dalam exam dia sediakan markah. Jadi contoh. Katalah korang letak sini 30. Dalam markah dia ada 3 tik. Satu tarikh, satu terma, satu amount. Kalau korang salah pilih tarikh, tak tepat, jadi korang sia-sia je. Kehilangan satu tik. Kadang-kadang satu tik tu bersama dengan satu markah. Hati-hati. Okey, patah balik dekat kita punya masalah ni. Bila dah dalam soalan, kita tengok lepas 25 hari bulan ni dah tak ada tarikh. Bila dah tak ada tarikh, apa yang sepatutnya korang buat? Korang kena tutup akaun ataupun ledger yang korang buat. Sekarang ni kita kumpul cash. So cash ni perlu ditutup. Saya padam dulu. Okey. Tutup maksudnya kita kena imbangkan jumlah bilangan sebelah debit dan juga sebelah kredit. Caranya mudah je, ambil kalkulator. Okey. So kirakan. Okey, 500 tambah 300. Okey, jadi 800. Buat persamaan dia kat sini. Okey. And then bawa nilainya kat sebelah sini. 800 letak sebelah sini. Okey. Dia tak kisahlah korang nak tutup ni dulu ke, nak kira debit dulu ke, kredit dulu ke, tak kisah. Janji tengok mana nilai yang paling besar. Kalau korang ambil kalkulator, okey, kalau kita kira 80 tambah 100 tambah 100 tambah 250, dia nilainya lebih kecil daripada 800. That's why pembawahnya kita jadikan 800 sebab nilai debit lebih besar daripada nilai kredit. So, bila dia letak 800, apa fungsi kita? Kita nak tutup akaun. Tengok ada tak baki lagi setiap akaun yang kita buka. Dalam kes ni kita nak tahu berapa lagi duit kita tinggal sebagai cash, duit tunai. So, tarikhnya 31 hari bulan, hujung bulan. Untuk perkataan ini adalah balance CF. Balance CF, ingat satu je. Kalau CF, dia merujuk kepada hujung bulan, hujung tempoh. Okay. Kalau dia BF, dia adalah awal bulan ataupun awal tempoh.
Ingat satu je lah. Awak ingat yang ni tak payahlah. Okay, awak ingat CF je. CF hujung bulan. Masa aku nak tutup akaun dah. Okay, so macam mana dapat 270? Caranya adalah debit tolak kredit. Dia akan ada balance lebih kurang dalam 270 ini. So ini nilainya sebagai baki akhir. So bila dah buat baki akhir, korang kena jadikan dia baki awal. The next day, ini pun ada tarikh. Okay, fokus. Selepas 31 Januari, hari seterusnya adalah 1 Februari. Kalau korang tulis 2, tersasul, tak ada markah. Sekiranya ada peruntukan markah, hati-hati. Okay, so bila dah bawa-bawa, dia akan jadi baki awal lah. Awal tempoh, awal bulan. So dia, namanya adalah balance B/F. So 270. Alright. Jadi proses yang korang buat sekarang ni adalah yang pertama tadi korang dah tentukan dah debit and credit, dinamakan sebagai journal. Yang kedua korang buat ledger. Sebab apa kita buat ledger? Yang pertama dia ada 2 step. Step pertama kena cari baki hujung tempoh. Yang paling penting lepas tu kena jadikan dia baki awal tempoh B/F. Di mana baki awal tempoh ini akan dimasukkan ke dalam trial balance. Okey. Katalah semua betul. Okey. Maksudnya daripada cash ni, sekejap saya padam Saya padam sekejap. Banyak sangat yang ni. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey. Kita akan habis insya-Allah pukul 9. Saya faham ada masalah internet dekat tempat korang tu, kat asrama. Alright. So sekarang ni katalah kita dah buat betul. Cash kita dah selesaikan. Di mana baki awalnya adalah yang ini. Okey, settle. And then kita settlekan capital. Kenapa wujud akaun capital? Sebab dalam soalan ini, dalam soalan 1 hari bulan, dia ada akaun capital. Okay, cara macam ni tahu. Bila setiap kali korang dah transfer, korang warnakan ataupun korang tick dekat mana catatan journal korang supaya korang boleh lihat, apa lagi item yang aku belum buat account dia, belum buat ledger dia. Macam tadi capital. So buka akaun capital. Jadi dekat sini, mana capital tadi saya tadi? Oh salah. Okay, saya dah scroll up. Okay, so jadi next one, katalah capital. Capital tadi sebelah kredit. Namanya kawannya adalah cash. And then tutup. Katalah semua betul lah. Capital ni awak dah buat betul. Okay, sebelah dah masukkan dalam account. Yang kita nak cari sekarang adalah baki dia. Baki awal dia 500. Purchases pun awak dah kumpul. Semua purchase dalam journal entry yang tadi. Debit, kredit. And then awak dah tutup dah sebelah debit dengan kredit. Dan awak jadikan dia sebagai baki awal. Yang saya bulat-bulatkan ni adalah yang kita kena masukkan dalam trial balance. The final step. And then apa lagi? Katalah ada bakar. Tadi ada perkataan bakar kan? Yang kita hutang dengan orang tu yang dia makan bakar. Tengoklah apa-apa yang berkaitan dengan bakar, masukkan balik. Bakar tu kat mana? Sebagai contoh. Okay, sebagai contoh. Mana bakar? Okay, ini 17 hari bulan. Saya pakai pen warna biru. Warna biru this one. Okay, bakar 17 hari bulan berada kat sebelah debit. So, tengok bakar kat bawah. Okay, bakar 17 hari bulan. Okay, betul. Sebelah debit. Nilainya tadi berapa? Okay, katalah tadi nilainya betul tak 100. Okay, nilainya ada 100. Pasangannya adalah cash. Okay, nilai 100 pasangan dia cash. So, letak debit, bakar tadi. Okay, dia punya pasangan tadi cash betul. Nilainya 100. Macam itulah. Maksudnya korang kena buat satu tanda. Setiap kali korang dah transfer, korang kena warnakan ke, macam ni ke. Okay, dan sebagainya lah. So, katalah tadi bakar betul. Baki awal dia berada dekat sebelah debit. Warna biru pula salah. Sekejap, warna merah. Merah ni sebab kita nampak jelas. Alright, so ni bakar dah settle. And then kita kumpul semua sales di dalam journal kita. So katalah baki awal dia betul sebelah kredit. And then kumpul purchase return. Kita ada satu dari pemulangan barang. Kata baki dia betul sebelah kredit. And then ada insurans. So katalah betul kita dah transfer. Okay, baki dia kat sini sebelah debit. Furniture pun betul katalah kat sebelah sini. Lim trading ni bila kita membeli furniture secara hutang dekat Lim. So ini adalah katalah betul baki dia. And then apa lagi? Ada salary. So salary yang tadi ada pembayaran dia. So katalah betul baki awal. And then last kali katalah ini je. Okay, alright. So ada berapa akaun kita buka? So kita tengok satu persatu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 akaun. So daripada 10 akaun ini
kita kena masukkan dalam trial balance. Okey, nombor 4 kan. Okey, sekarang nak buat trial balance. Satu, kita listkan semua akaun yang kita dah buat. Kalau ikut soalan ni 10 akaun. Okey, betul lah. Masukkan semua balance BF setiap akaun yang ada ke dalam trial balance. Okey, yang ni yang kita buat. Jika balance BF itu duduk sebelah debit, kita letak sebelah debit. Dengar, okey, ini fokus. Kena ingat, dalam akaun kita, kalau balance sebelah debit, contoh macam salary ni, sebelah debit. So dalam trial balance, kita lihat untuk salary dulu Check salary. Okey, salary. Tengok, mesti sebelah debit. Macam tu. Trial balance macam tu. Okey, so kita check satu persatu. Last sekali, 4 total bahagian debit dan kredit mestilah imbang. Imbang maksudnya bawah ni lah. Okey, so kita check sekarang. Kita dah buat 10 akaun. Kita nak transfer di dalam trial balance menggunakan pen berwarna purple. Okey, this one. Yang pertama, cash berada sebelah debit. So, sekejap saya buka satu yang ni, lebih senang nak swipe antara screen. Okey, saya kecilkan sikit. Okey. So, cash baki awal dia sebelah debit. So, dalam trial balance, balance BL ni sebelah debit. So, pastikan cash sebelah debit. Okey, betul. Settle untuk cash. Akaun yang kedua, capital. Baki awal dia BF sebelah kredit, sebelah kanan. So, pastikan capital di dalam jawapan. Capital trial balance letakkan sebelah kredit, sebelah kanan. Kolom yang kredit. Next one, purchases. Baki awal dia sebelah debit. So, pastikan dekat dalam trial balance, purchases sebelah debit. Okey, betul sebelah debit. Next one, kita ada bakar. Bakar baki awal dia, balance BF sebelah kredit. So, pastikan trial balance ni sebelah kredit. So, bakar settle untuk RM30. Next one, kita ada sales. Okay, sales baki awal dia sebelah kredit. So, pastikan sales sebelah kredit. Satu lagi kena ingat tau. Bila korang letak debit dan kredit, hati-hati dengan nombor. Okay, kadang-kadang kita terlepas ada 300 kita letak 30. Kita macam terpengaruh dengan kawan yang atas ni. Yang tadi kita dah transfer 30. Kita nak laju, jadi mungkin kat sini 30 sini, 30 sini. So, hati-hati. Kalau macam tadi bakar, sales tadi 300, pastikan sebelah kredit pun 300, this one. Hati-hati Alright, next one. So, saya dah settle. Purchase return sebelah kredit 70. So, purchase return 70 sebelah kredit. Okay, so ni dah settle purchase return. Kita ada insurance sebelah debit baki awal dia. So, insurance sebelah debit. Next one, kita ada furniture. Baki awal dia sebelah debit. So, masuk furniture sebelah debit, settle. And then kita ada limb trading sebelah kredit. So, dia ada sebelah kanan. So, limb trading dalam soalan awal, dalam trial balance mestilah sebelah kredit. Last one, salary. Dia ada baki awal dia sebelah debit. So, settle, masukkan sebelah debit salary ni dekat trial balance 270. So, sekarang ni kita dah masukkan dah. Okay, bila dah masuk dalam trial balance, yang pertama, markah berlaku kat mana? Markah akan ada dekat tajuk. Markah berada dekat tajuk, satu markah. Yang kedua, nama akaun yang kita tengah buat. Namanya adalah Trial Balance as at 31st January 2019. Kena letak macam ni. Imbangan duga seperti mana tarikh 31 Januari 2019. Maksudnya itulah. Kena dua. Dua ni membawa dua markah. Jangan ambil mudah Bila trial balance korang buat jawapan ya, bahaya. Okay, now itu step pertama. Yang kedua, dia ada 3 kolom. Kolom pertama account. Kolom kedua debit. Kolom yang ketiga adalah kredit. Dan last sekali yang ini. Okay, kita masukkanlah ikut item. Debit kat mana, ni kat mana ni, kredit dan sebagainya. Dan yang terakhir kena balancekan. Okay, cuba ambil kalkulator sekarang. Betul tak betul? Daripada cash 270 tambah sebagai debit 250. Dapat tak? 1250. Tolong respon. Dapat ke tak dapat? Ambil kalkulator. Jangan tengok je. Okay, respon. Dapat ke tak dapat? Dapat, sir. Dapat? Okay, good. So, sekarang ni korang dah dapat dekat sebelah debit adalah 1250. Ambil kalkulator balik. Kira pula sebelah kredit. Daripada 500 tambah semua sampai 350. Dekat sebelah sini. Berapa nilainya?
Sama sir. Sama, okey. So kalau sama, itulah tujuan trial balance, iaitu kita nak imbangkan, imbangan juga, imbangkan nilai sebelah debit dengan nilai sebelah kredit. Kalau sama, korang dah lega bila exam. Maksudnya jumlah yang korang buat ni betul. Tapi kalau tak sama, kena hati-hati. Kadang-kadang dia ada sangkut, ada kurang nilai kat sebelah debit, ada kurang nilai sebelah kredit. Kalau ada masalah macam tu berlaku, korang kena patah balik dekat kitab korang. Mana saya punya okey, dekat kitab korang. It's not kitab lah, dia punya panduan yang pet loss tu. Ini. Mungkin korang tersalah faham yang this one. Oops, sorry. Yang ni. Kena refer balik kat sini. Refer balik kat sini dan refer balik jawapan yang korang dah buat yang tadi panjang. Debit apa, kredit apa yang atas ni. Kat sini. Satu lagi itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua kalau tak imbang, mungkin bila korang transfer salah account. Sepatutnya contoh kan, baki kat sini cash ni sebelah kredit 25 bulan. Okey, tapi bila masuk akaun cash 25 bulan ni korang letak sebelah debit. Salah lah macam tu. Okey, kena hati-hati. Alright, so itu untuk trial balance. Siapa nak tanya soalan? Silakan. Kita dah habis dah. Ya. Saya nak tanya. Contohlah kan dalam soalan dia bagi macam debtors dia bayar hutang dia kepada kita dan dia dapat diskaun, dia bayar by cash lah. And then dalam ledger cash account, account receivable tu dia kena letak amount yang asal ke atau dia kena letak amount yang dah dapat diskaun? Dia kena letak yang tu. Dia letak akaun asal. Okey, soalan awak tu berada dekat bawah. Bagus. Contoh yang awak buat, yang awak tanya tu yang ni. Yang ada diskaun. Okey, contoh kau bayar 8.9 kejap yang ni, tengok ni. 8 hari bulan. Okey, last. Sebab nanti internet korang burst. Okey. Ada satu situasi, nama dia adalah, siapa nama dia ni? Lisa Stationery. Lisa ni dia telah menerima cash daripada Ali. Maksudnya dia apa? Dia jual lah tu barang-barang dia. Barang-barang macam stationery ni, dia jual pemadam ke, liquid paper, the total lah dengan pembaris buku, file ke apa, nilainya 1150. Pada Ali, pada peringkat awal. Sorry. Ni contoh. Okey, dia jual kepada Ali. Okey, 1200 pada peringkat awal. So apa nak buat? Masa 8 hari bulan, Ali ni kata, aku ni kena bayar hutang lah kan. Asyik sakit je. Okey. Jadi dekat sini Ali membayar kepada awak sebagai Lisa 1150. Sepatutnya dia bayar 1200 hutang ini. So jadi nanti untuk 8 bulan kalau tengok saya cross terus kepada yang ni. Okey, ni Ali. Ali adalah debtor kita. Okey. So bila debtor, saya buka sekejap satu lagi soalan. Susah saya nak scroll up, scroll down. Sekejap Sesiapa yang internet slow tu sabar. Sikit lagi. Ini penting ni. Bagus soalan tu. Okay, tahniah yang tanya saya. Okay, alright. Yang ni. Okay, fokus sekarang ni kita nak soalan dia adalah kalau kita jual barang-barang kepada orang lain dengan harga, katalah contohnya dengan Ali, baki dia adalah 1,200. Okay, yang pertama kita masuk akaun dulu. Okay. Baki untuk Ali ni adalah debtor. Kalau korang nak hafal debtor, kita ada PADE. Okey. Debtor adalah kategori aset iaitu A. Itu yang pertama. Kemudian segala baki aset mestilah sebelah debit. So sekarang ni adalah 1 hari bulan Jun. Ini adalah baki awal. That's why bila buka akaun Ali dia ada baki dia 1,200. Okey, baki awal itu satu tau, catatan pertama. Kita belum masuk lagi situasi dia bayar. Ini adalah baki awal Ali. Hutang Ali kepada kita masa 1 hari bulan 6, permulaan perniagaan kita, Ali masih hutang dengan kita 1,200. Okey. Kemudian pada 8 hari bulan, so saya dah serak menjerit ni. Pada 8 hari bulan, kita terima duit daripada Ali 1,150. Sepatutnya jurnalnya adalah kita debitkan cash. Akibat duit kita bertambah lah 1,150. Dan secara logik Ali ni hutangnya kredit, dia punya jumlah hutang menurun lah. So letakkan Ali jumlahnya adalah 1,150. Ini adalah catatan jurnal. Okay, kalau kita masuk pet loss, okay, siapa yang macam tak puas dia, kenapa Ali 1,150 sir? Okay, macam ni. Tengok pet loss. Okay, pet loss kita berada dekat muka surat 1. Ni. Okay. Ali adalah debtors. Okay. Debtors dekat sini.
Okey, sekejap saya padam sekejap. Sekejap. Mata saya tengok jam ya, tengok kesian kat korang yang ada internet tu. Okey, debtor kat sini, tulisan tu abaikan. Jangan nak tegur saya buruk. Okey, debtor kat sini adalah di dalam aset. So, bila debtor nilainya dikurangkan nilai, maksudnya debtor asal tadi ada RM1,200 dan dia bayar hanya 1,150. Okey. So, yang pertama kita tak kena tahu hukum dia. Hukumnya debtor kalau terkurang nilai kita kena letak sebelah kredit. Berapa nilai yang dibayar oleh ahli? 1,150. Okey, masuk dekat ahli. Nah, mana pula? Okey. That's why kat sini tengok dekat dia punya sarjana. Kredit ahli. Kenapa kredit? Sebab kalau aset iaitu debtor terkurang nilai kita letak sebelah kredit. Itu settle. Okey, sekarang ni daripada journal, yang ni journal, kita nak transfer dalam akaun yang dinamakan sebagai ledger. Kita fokus pada ahli. Okey. So ahli bila tengok dekat akaun ahli kat bawah, so ni ahli, ini baki awal korang dah tahu dah. Baki dia mesti sebelah debit. Okey, ahli sebelah kredit. Kenapa ahli sebelah kredit? Sebab tadi kita debitkan cash, kita kreditkan ahli. So ahli ni dia bayar 1,150 yang journal tadi. So bila kredit dekat sini, pastikan dekat akaun ahli dia adalah sebelah kredit 1,150 dan tolong pandang yang ni salah ni. Ni terlebih macam saya ni kan. Dia terlebih nombor, terlebih kosong. 1,150 So tarik betul, namanya adalah cash sebab kawan ni tadi. Okay, now sekarang ini kita dapat duit daripada ahli hanya 1,150 sahaja. Daripada sepatutnya ahli bayar 1,200. Jadi bila kita tutup akaun 30 hari bulan, kita imbangkanlah 1,200 kat sini. Kat sini ada 1,200. Okey, untuk case tolong dengar ni, fahamkan Untuk pembayaran debtor, akaun debtor, okey, kita boleh anggap kalau ada situasi tu kita tak terima penuh jumlah orang bayar kita. Sepatutnya dia bayar 1,200. Tapi at the same time dia hanya bayar hanya 1,150 saja. So bila kita compare antara dua ni, 1,200 minuskan dengan 1,150, perbezaannya sebanyak RM50. Kenapa 500? RM50 tu seolah-olah macam okey tak apalah ahli, aku kenal engkau. Kau bayar 1,150 je. So RM50 ni dianggap sebagai discount allowed ataupun dalam bahasa Melayu diskaun yang dibenarkan. So ni benda baru So dia tak akan ada lagi balance CF dan tak akan ada balance BF. So bila buat trial balance, sekejap bila kita dah buat discount allow ni, tengok 1,200 dekat sebelah debit. Masuk kat sini 1,200 juga ni padam. So bila dah declare discount allow, kita tak ada lagi balance CF sebab 1,150 campur 50 dia akan jadi 1,200 juga. Dia tak akan ada lagi balance CF. So apa nak buat? Pastikan nanti dekat trial balance, okey, dekat trial balance, scroll up dekat jawapan dia, trial balance. Okay, mana jawapan dia trial balance? Saya minta lagi 2-3 minit sabar. Okey, cari perkataan ahli. Ni. So ahli dia tak ada lagi baki dia. Sepatutnya ahli kan debtor. Okey, ahli adalah debtor. Debtor ini adalah assets. Saya dah beritahu siap asset wajib baki awal je balance BF sebelah debit. Sebab itu ada nilai kosong sebelah debit. Tapi still kena buat awak kena namakan, kena wujudkan akaun dia walaupun balance dia tadi balance CM-nya adalah kosong. Kena wujudkan dekat trial balance ya ahli. Okey, walaupun tak ada nilai, letak nilai kosong supaya dia markah. Macam tu. Alright, so menjawab kepada soalan kawan awak tadi, sekiranya ada diskaun kena buat macam ni. Buat penuh lah maksudnya, bukannya nilai yang awak terima 1,150 betul dah. Tapi kita kena imbangkan. Kenapa 1,200 kita dapat 1,150? Mana pergi 50? Okey, 50 kita anggap sebagai diskaun allow. Diskaun perniagaan kita. Yang ni dia situasi khas. Dia lain daripada orang lain. Kalau macam akaun orang lain, bila kita tutup, kita akan jadikan dia balance CF. Kalau macam diskaun ni lain. Kalau kita menjual barang, orang tu tak bayar penuh. Jadi katalah dalam soalan tu dekat maklumat tambahan, additional information dia kata kita memberikan diskaun. Kalau tak cakap pun biasanya jumlah jualan yang kita dah bagi pada orang secara hutang, orang tu tak bayar penuh, kebiasaannya akaun orang tu kita anggap sebagai kita memberi diskaun. Diskaun allow. Macam tu. Alright. Okay, jadinya saya nak korang
buat latihan yang saya dah beritahu, yang korang dah nampak dalam nota tu. Dalam nota, dalam video bukan nota. Okey, muka surat. Sekejap saya buka. Saya minta lagi 2 minit lagi. Yang ada 5 latihan tu, saya akan pecahkan kumpulan kepada 5 lah kot. Ni try balance. Okey, ni korang kena kuasai. Okey, yang ni korang kena hafal lah. Dalam video saya dah tunjukkan lah. Kalau land and building semua asset. SPADE. Yang sebelah debit ni biasanya adalah PADE. Muka surat berapa ni kalau korang nak centing buku? Muka surat 76. Buka muka surat 76 Sebelah kredit ni dia adalah LORS. Maksudnya baki awal mereka. Ni adalah balance, buruknya tulisan pakai mouse. Balance BF. Kalau sebelah debit ni biasanya dia merujuk kepada balance BF untuk purchases, assets, drawing and also expenses. Ingat yang tu. Okey, latihan yang saya suruh buat. Okey, yang ini ikut. Sekejap Muka surat, siapa yang dah tengah buka buku muka surat apa? Latihan yang ada 5. Okey, this one. Okey. Jadi daripada muka surat 87, dia ada 5 exercise. Exercise question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5. 5 soalan. Saya akan pecahkan kumpulan. Nanti korang akan present lah ikut kumpulan masing-masing. Alright. Jadi kelas korang ada 38. 38 bagi 5. Kita akan ada 7 orang dalam satu grup. Dan akan ada 3 grup tu dia lebihan. Ada 8 orang. Okey, saya akan pecahkan 5 kumpulan. Okey, sebelum kita habis kelas, siapa nak tanya sebarang soalan? Konsepnya sama saja. Korang kena hafal satu pet loss. Okey. Ni pet loss tadi korang kena hafal. Yang kedua, korang kena tahu macam mana apa dia punya naik turun dia. Kalau naik hafal je pet loss ni, korang boleh kat sebelah debit dah. And then nombor 3, korang kena buat journal. Journal ni nama terma tu nama terma kawan dia. And then nombor 4 buat ledger. Nombor 5 adalah buat trial balance. 5 step. Secara dia sebenarnya nampak macam banyak, tapi dia punya tulang belakang yang ni. Kalau korang kuasai insya-Allah, dan saya doakan juga korang lebih faham. Pet loss ni korang kan boleh buat sampai trial balance. Dan jangan risau kalau trial balance tu tak imbang, check dekat mana korang salah. Okey, bersama rakan-rakan. Alright, ada soalan? Kalau tak ada soalan kita dismiss kelas. Ada soalan tak? Saya nak download attendance juga ni buat kali yang terakhir. Mungkin ada yang baru masuk. Tak ada soalan Okey, kalau tak ada soalan, itu sahaja untuk hari ini. Sekali lagi saya ingatkan untuk korang, sekejap jangan live dulu. Kalau korang rasa korang punya line tu ada masalah, korang kena tukar lokasi. Mungkin korang kena bersiaran dekat cafeteria asrama. Ataupun dekat mana-mana. Kalau sekiranya kat bilik tu kan, yang ada masalah, yang tengah share tu, yang tak malu share kawan dia. Contoh, korang boleh pergi library. Korang boleh banyaklah lokasi dekat Politeknik Limau. Korang cari. Sebab kita nak belajar dalam keadaan tenang. Kita tak pasti kawan kita sekejap lagi bersin, sekejap lagi nak tandas lah, gangguan banyak. Sepatutnya korang boleh fokus kalau belajar seorang. Dalam kelas kena fokus seorang. Okay, jadi itu sahaja kelas untuk hari ini. Tak ada soalan 5, 4. Sir. Ya, Liana. Silakan. Kelas kita ada 37. 37? Siapa lagi yang seorang berhenti? Oh, Kairunisa. Okey. Nanti yang bagi kumpulan tu kita orang boleh pilih sendiri. Oh, takut korang tak ngam Okey, korang pilih sendiri. Cara dia senang je. Dekat grup nanti, okey, saya akan buat contoh macam mana korang nak tulis kat grup. Sekejap lagi. Dalam seminit saya akan masukkan, nanti korang follow je. Dalam grup tu nanti saya tulis grup 1, grup 2, saya sendiri akan tentukan soalan. Grup 1 nanti ada dalam WhatsApp, dalam online ni korang tak nampak, tak jelas. Saya akan masukkan dalam WhatsApp Okey, jadi kalau tak ada soalan terakhir 5, 4, 3, 2, 1. Okey, good. Jadi hopefully